Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Aiman, sihat Ustaz? Alhamdulillah baik. Ustaz sihat Ustaz? Alhamdulillah. Selesai ni. Apa ni, setting apa ni, baru selesai. Okay, dah boleh masuk ni, Alhamdulillah. Boleh kita mula Ustaz Okey, boleh, silakan. Sekejap Ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berhormat Datuk Haji Nur Azam bin Datuk Haji Osman, Datuk Bandar Johor Bahru. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Farid bin Hassan, Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berusaha Puan Hajah Insinyur Nazatul Shima binti Muhammad, Timbalan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, Ketua Jabatan, Ketua Bahagian yang kita muliakan, Al-Fadhil Ustaz Abdul Syakur bin Muhammad Razi, warga kerja Majlis Bandaraya Johor Bahru, dan para penuntut ilmu Al-Quran yang mudah-mudahan insya-Allah dirahmati Allah jua. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat kita sekali lagi bersama-sama berada di dalam program Jom Mengaji Online anjuran Majlis Bandaraya Johor Bahru. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan ini mempersilakan Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Abdul Syakur bin Muhammad Razi untuk memulakan kelas kita pada malam ini. Tafaddal mashkura. Terima kasih Ustaz Amir Akmal. Wahayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatan thayyibatan mubarakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi azza jalaluh wa sama kamaluh. Wassalatu ala rasulillah. Tammat risalatuh wa hasunat sifatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana amma ba'du. Sekejap setting taklah ada setting. Okey. Yang berbahagia Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru, Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman. Yang berbahagia Setiausaha Tuan Haji Miswan bin Yunus. Yang berbahagia Timbalan Setiausaha Insinyur Haji Nazatul Shima binti Muhammad. Penolong Pengarah Khidmat Pengurusan Unit Hal Ehwal Islam yang berbahagia Ustaz Haji Aiman bin Ahmad. Ketua-ketua Jabatan Majlis Bandaraya Johor Bahru, warga kerja Majlis Bandaraya Johor Bahru, seterusnya warga kota dan para penuntut ilmu Al-Quran yang dikasihi Allah sekalian. Okey, jadi alhamdulillah kita rafakkan rasa kesyukuran kepada Allah SWT dapat kita teruskan kelas mengaji Al-Quran pada malam ini. Jadi insya-Allah malam ini kita bincangkan tajuk istilah-istilah membaca Al-Quran. Istilah-istilah dalam membaca Al-Quran. Boleh Haji Boleh Ustaz, insyaAllah. Okey, kita share screen dulu. Share screen.
Okey, semua ada di hadapan tuan-tuan istilah-istilah qiraat ini dalam membaca Al-Quran lah. Okay, yang pertama, istilah yang pertama, hadful alif. Saya nak tanya Haji, ini kita dah bincang belum Ji? Saya tak catat ni, banyak sangat kelas ni. Haji ada buat catatan tak? Ada belajar tak istilah membaca Quran ni? Belum Haji Mustafa? Tak pasti ya? Kalau dah belajar beritahu ya. Saya tukar tajuk yang seterusnya lah. Okay, kita Yang itu dah, Ustaz. mana? Yang itu dah belajar itu. Ni dah belajar dah. Istilah Dah. baca Quran dah belajar dah. Dah. Dah belajar Okay, kita adjust yang seterusnya. Allah masya Allah. Tanda yang kita nak belajar minggu ni, tanda-tanda dalam Al-Quran yang perlu kita kuasai. Tanda-tanda dalam Quran Okey, kejap. Tanda dalam Al-Quran, Dhabtul Quran. Okey, sab'atul huruf. Tanda-tanda dalam Quran. Bentuk Dhabtul Quran tanda-tanda dalam Quran yang perlu kita pelajari. Okey, sekejap. Ni tajuk ni Belum lagi Sekejap. Mana tajuk? Okey. Okey, kita teruskan. Dhabtul Quran itu tanda-tanda, satu ilmu membahaskan tentang tanda atau simbol untuk membaca Quran. Tanda atau simbol baca Quran. Okey. Faedah mengetahui tanda ni dalam membaca Quran, iaitu yang pertama sekali dapat membaca Al-Quran dengan tepat dan betul. Okey Haji, paparan ni nampak tak? Paparan yang saya tunjuk ni. Ada nampak Nampak. Okey. Pertama, tanda-tanda dalam Quran ni kita memudahkan kita membaca Quran dengan betul dan tepat. Yang kedua, menghilangkan kesamaran dalam mengetahui cara membaca Al-Quran. Kita tengok macam mana nak baca ni Macam mana nak baca ni jadi bila ada tanda tu, hilanglah kesamaran tu. Oh, kita tahu, tanda ni baca macam ni, tanda ni baca macam ni. Itu jadi membantu kita menghilangkan kesamaran. Kemudian mengenal tanda-tanda tanwin dan nun mati. Tanwin dia ada tanda dia. Ada tanwin, dipanggil tanwin ittiba'. Dia tidak selari. Tanwin tarkib. Tanwin yang bentuk dia selari. Ada beza tak bentuk yang tak selari dengan selari ni? Ada beza. Itu tanda lah. Tanda tanwin. Selari baca macam mana? Tidak selari baca macam mana? Okey. Nun mati pun ada tanda juga. Nun mati yang ada tanda mati. Nun mati yang tak ada tanda mati. Tak ada tanda mati diletakkan di atasnya. Kosong je. Dan yang ketiga, nun mati yang ada huruf mim di atasnya. Itu tanda lah tu. Okey, contoh. Okey. Terus. Tanda-tanda bacaan dalam Al-Quran yang ditulis dengan resam Osmani. Okey. Tanda yang pertama. Tanda bulat bujur. Bulat bujur. Ni dia. Bulat bujur ini terletak di atas huruf alif, waw dan ya. Maksud di sini ialah dia duduk atas alif, waw, ya, yang mana dia tidak boleh dibaca panjang. Jadi ada waw, kita kan panjang kan. Ada waw, ada alif, ada ya. Biasa kalau kita jumpa selepas huruf ya, huruf tersebut kita akan panjangkan. Betul Ji Betul. Tapi itu biasalah kita jumpa alif, waw, ya kita panjangkan. Tapi sekiranya alif, waw atau ya itu dia ada tanda bulat bujur ni, makanya tidak boleh dipanjangkan. Okey, Haji nampak paparan muka saya ke nampak paparan tulisan ni? Paparan tulisan? Muka saya tak nampak Tak nampak. Nanti aja lain lah. Tak apa. Okey. Sama ada ketika wasal, itu baca terus, ataupun waqaf. Tengok contoh tu. Tengok contoh. Ini yang berlaku kekeliruan ni. Kalau tak belajar tanda ni, akan berlaku kesamaran lah.
Apa maksud kesamaran? Maksudnya dia akan keliru lah. Macam mana nak baca ni? Wa ulaika ke wa ula? Dia akan jadi macam tu. Ada orang baca li syai'in. Dipanjangkan syai. Okey. Bila tanda bulat bujur duduk di atas huruf yang disebut tadi, huruf alif, waw atau ya, maka huruf tersebut tidak berfungsi pada bacaan atau tidak boleh dibaca sebagai huruf mat lah. Tak boleh dibaca sebagai huruf mat. Jadi bacanya wa ula. Jangan baca wa ula. Jangan. Wa ulaika. Cuba baca semua. Wa ulaika. Wa ulaika. Yang kedua, contoh kedua, dia duduk atas alif. Tadi duduk atas waw, ni duduk atas alif. Tidak berfungsi pada bacaan, jadi dibaca macam mana? Li syai'in. Cuba baca. Syai'in. Li syai'in. Ayuh. Baca begitu Dibaca dengan begitu. Li syai'in. Cuba baca. Li syai'in. Li syai'in. Terus. Tadi tanda bulat bujur. Seterusnya tanda bulat meninggi. Haji, ini dah belajar belum? Saya lupa. Ini belum Macam Belum. belum. Okey. Dia belum. Sebab dia punya silibus ni banyak. Banyak berkaitan Quran ni cukup banyak silibus. Sebab yalah, saya bukan ada kelas yang tetap kelas tak tetap. Kelasnya berubah-ubah, berkategori-kategori. Apa maksud kategori? Ada yang sekolah rendah, ada sekolah menengah, ada yang college, ada yang remaja. Jadi semua silibusnya saya kena tentukan. Silibus ni kena tentukan. Kalau orang masyarakat awam, silibusnya macam mana? Saya kena pilih lah. Jadi walaupun buku tajwid tu dia teratur, tapi bukan semua perkara dalam tu cukup. Kadang dalam satu buku tajwid dia ada kurang. Perlu tambah pada buku yang lain. Itu jadi kita ada buat penambahan untuk supaya sempurnakan pemahaman orang yang kita mengajar. Jadi seorang guru ni memang kena tahu cara begitu. Itu sebab pentingnya ada kursus. Guru ni perlu ada secara khusus ambil kursus mengajar. Kalau kita mengajar saja orang tanpa ada kursus ni, dia ada kesan yang negatif lah. Contohnya ajar terlampau tinggi, orang tak faham. Orang tak faham, orang lari sebab tak faham. Apa ajar ni susahnya. Terlampau tinggi, agak terlampau tinggi aras kesukaran. Kalau terlampau rendah sangat aras kesukaran, orang pun boring juga, akan lari juga. Kalau kita berikan pengajaran itu mengikut aras kemampuan orang yang belajar, jadi orang akan stay dengan kita. Faham Orang yang nak belajar lah. Kalau orang memang niat dia tak nak belajar, buat macam mana dia tak nak belajar. Tapi orang yang nak belajar, dia nakkan ilmu ni, dia nak cari orang yang mengajar ikut aras dan level kemampuan dia. Jadi saya cari bahan. Sebenarnya yang saya tunjuk ni ada dalam buku tajwid. Tetapi dalam buku tajwid, kadang-kadang dia punya aras agak tinggi. Faham Saya kena cari bahan lain yang seumpama ini. Tapi ada dalam buku tajwid. Tapi bahan ni saya ambil yang tempat lain. Ambil bahan ni yang mudah sikit. Penerangannya agak mudah. Dia satu demi satu penerangan. Itu kepandaian guru lah. Okey, jadi macam ni, ini ada dalam buku tajwid sebenarnya. Tapi bahan ni kita cari yang lebih mudah. Bahasanya, penerangan dia lebih jelas, terang kan. Okey. Sambung. Tanda bulat meninggi. Tengok paparan tu besar tu. Tu tanda bulat meninggi. Dia tak ada sengit-sengit. Bulat dia cantik. Hanya terletak atas huruf alif. Alif terletak atas huruf alif. Habis ya dengan waw tak ada. Waw dengan ya tak ada. Hanya tanda bulat meninggi duduk atas alif. Okey, terus. Tidak berfungsi ketika sambung. Maknanya kalau tuan-tuan baca sambung, baca terus lah. Sambung ni maknanya baca terus. Wassalu sambung terus. Dia tak berfungsi tanda bulat ni. Tetapi berfungsi ketika berhenti bacaannya. Bila berhenti maknanya baca panjang lah.
dia jadi sebagai huruf mat. Kadarnya berapa harakat? Hanya 2 harakat saja. Dia tak boleh lebih. Kalau ada tanda bulat meninggi ni, letaklah kat mana-mana kalau nak berhenti pada perkataan tersebut, ada huruf tersebut, maka dia hanya boleh dipanjangkan 2 harakat sahaja. Okey? Okey, contoh di bawah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca semua. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, cara baca pertama kita baca wasal, baca terus. Baca terus, baca begini. Lakinnahu wallahu rabbi. Cuba baca. Lakin Inna Allahu Rabbi. Lagi sekali dengar saya baca. Taranum sikah. Lakinnahu wallahu rabbi. Lakin Allahu Rabbi. Nampak tak? Huruf alif tu baca begitu. Dia tak boleh panjang. Sebab baca wasal. Contoh lagu Hijaz. Saya baca sekali lagi. Lakinnahu wallahu rabbi. Baca. Lakinnahu wallahu rabbi. Tak boleh panjang je sebab kita baca wasal. Saya ambil lagu lain, lagu Nahwan. Lakinnahu wallahu rabbi. Lagu Nahwan. Lakinnahu Rabbi. Okey, masih ada yang panjang tu. Saya dengar ada 2-3 orang baca lakinnahu wallahu rabbi. Itu dibaca panjang. Sepatutnya untuk tanda bulat bujur ni, kalau kita baca terus macam tu, baca pendek. Tak berfungsi alif tu. Alif tak berfungsi. Lakinnahu nahwa. Kita tak baca nahwa, tak panjang, pendek je. Nahwa. Tak boleh panjangkan nah. Ada alif tu tak boleh panjang. Nahwa. Tak boleh. Lagu Jiharkam pun sama. Apa-apa lagu pun, saya nak bagi perbezaan. Banyak lagu tu panjang juga ke? Tak panjang. Na tu tetap satu harakat je. Tak boleh panjang sebab apa? Alif tu tak berfungsi. Sebab kita baca terus. Baca sambung lah. Baca terus sampai habis. Contoh. Lakinnahu tetap pendek. Lakinnahu wallahu rabbi. Tetap pendek. Kalau panjang macam ni, ketika berhenti je boleh. Dia boleh ketika waqaf, ketika berhenti. Baru panjang 2 harakat. Lakinna. Berhenti. Lakinna. Cuba baca. Lakinnahu wallahu rabbi. Itu kalau baca terus pendek. Kalau berhenti pada kalimah itu saja, lakinna, panjang 2 harakat. Cuba baca sekali lagi. Okey, ada soalan tak setakat ni? Ni baru 2 tanda. Ada soalan? Kalau nak tanya, tak ada masalah. Kita bincang. Boleh setakat ni? Boleh Ustaz. Ini saya cari bahan yang ringkas dan mudah lah. Kalau dalam buku tajwid tu agak detail, agak mendalam. Jadi kita perlu nak terangkan lagi kan. Panjang lebar. Jadi yang ni dia dah bagi ringkas. Ni ringkas je. Okey, terus. Tanda bulat seterusnya. Tanda bulat tumpat. Hanya terletak juga atas huruf alif. Dia guna alif saja. Yang ni tanda bulat tumpat.
Duduk atas alif sahaja. Waw tak ada, ya pun tak ada. Okey. Menunjukkan bacaan ringan atau disebut apa ni apa tu? Istilah disebut sebagai tashil. Tashil maksudnya ringan, bacaan ringan Membunyikan antara huruf hamzah. Bunyikan antara huruf hamzah dengan alif. Macam mana bunyi hamzah dengan alif? Bunyi hamzah dengan alif dan alif. Macam mana bunyi? Kalau hamzah bunyi dia kalau asal perkataan ni, asal huruf ni hamzah. Asal ni bunyi macam ni. Asal dia bunyi hamzah macam ni. Jamiyun itu asal. Tapi dia tak nak bunyi hamzah. Hamzah tak nak. Dia tak nak bunyi hamzah. Katanya nak bunyi antara. Antara bunyi hamzah dengan alif. Macam mana bunyi dia? Bunyi macam ni. Terus. Jangan itu hamzah. Hamzah. Kalau antara hamzah dengan alif, dia beralun sikit. Beralun sedikit. Jamiyun. Jamiyun. Cuba baca semua. Jamiyun. Okey. Lagi. Baca seorang-seorang. Terus, siapa nak baca? Dia menghunjuk sikit suara dia. Cuba. Jamiyun. Jangan kalau itu hamzah. Kalau itu alif. Rata saja panjang tu alif. Alif. Hamzah. Dua-dua tak mau. Dia nak antara hamzah dengan alif. Jamiyun. Cuba baca. Jamiyun. Jamiyun. Cuba. Jamiyun. Itu boleh. Boleh itu Boleh, boleh terima lah. Boleh terima lah tu. Lagi siapa? Ulang, kita betulkan lagi sekali. Siapa yang belum baca, silakan. Ustaz. Ya, sila. Jamiyun. Boleh. Yang tu boleh. Ada lagi nak baca? Siapa yang belum? Silakan. Okey, sementara tu yang nak cuba-cuba tu, saya nak ingatkan, di sini pun ada tuan guru kita, yang penting sampai kepada baginda Nabi SAW bacaan. Macam saya bersanad dengan guru saya yang sampai kepada Nabi SAW, tapi bacaannya macam tadilah. Ada satu cara lagi, dia macam bunyi ha bulat. Tapi saya tak nak ambil yang tu. Sebab apa? Sebab kita ni ikut guru kita lah. Saya bagi yang inilah. Sebab saya ambil sanad saya dengan guru yang ni. Yang ni dia baca begitu. Jamiyun. Ada lagi satu bacaan tapi saya tak ambil sanad yang tu. Dia macam bunyi ke arah hamzah. Ha bulat. Jamiyun. Jamiyun. Itu kalau siapa yang pernah belajar bunyi macam tu, kalau ambil dengan guru tu, ambillah. Yang penting kita perlu bersanad dalam baca Quran ni. Kenapa? Sebab kita nak bacaan kita ni sah, bertepatan dan diterima oleh baginda Nabi SAW, terpelihara. Sanad ni tujuan ni nak memelihara bacaan tu. Kalau belajar dengan saya ambilan saya macam tadi saya baca. Jamiyun. Cuba baca. Jamiyun. Ini satu cara yang dibolehkan. Okey, habis. Bulat tu 4. Saya kena terangkan bacaan-bacaan lain yang berbeza juga. Sebab nanti kan keliruan. Ada ustaz ni kata macam ni, ada ustaz ni kata macam ni. Sebenarnya semua kedua-duanya benar. Yang penting sampai kepada guru yang sanadnya sampai kepada Nabi SAW. Supaya tak berlaku salah menyalah atau menyaku guru ini betul, guru ini tidak. Kedua-duanya bertepatan. Yang penting sanadnya sampai pada Rasulullah SAW melalui guru yang ada sanad lah. Sekarang ni orang main sanad sekarang ni sebab apa?
sebab orang nak menjaga. Quran ni dia macam hadis Nabi SAW. Hadis Nabi pun orang jaga dia punya rawi dan matan dia. Perawi tu untuk tujuan menjaga rawi dia tu, maknanya periwayat hadis. Rawi ni periwayat hadis tu dia jaga betul, sebab apa? Nak bagi, supaya hadis itu hadis yang diterima sampai boleh dibuat hujah atau sebaliknya. Itu dijaga dia punya sanad dia. Ini kan lagi Al-Quran. Jadi kita membaca Quran ni pun kita kena pelihara bacaan kita mestilah bertepatan dengan sanad sahih. Itu rukun, satu daripada rukun membaca Quran bertepatan dengan sanad sahih. Okey. Ini satu. Kenapa satu je saya tunjuk ni? Sebab kalau yang saya ajar ni ikut imam kita lah, Imam Hafsin, memang baca satu tempat saja yang ada tashil. Satu tempat. Inilah dia ayat dia. Dalam Quran satu ni je. Berdasarkan imam kita. Okey. Alright. Seterusnya, tanda sad atau disebut tanda hamzah wasal. Tanda yang menyebut yang menandakan dia adalah hamzatul wasli. Okey, tanda yang ada pada hamzah wasal tu, itu tanda di atas alif itu diambil daripada huruf sad. Huruf sad asalnya. Sad yang dikecilkan dan dibuang ekornya. Tinggallah kepala saja. Okey? Jadi terletak di atas huruf hamzah wasal. Okey? Menunjukkan apa? Tidak berfungsi ketika baca terus. Jadi hamzah wasal ni dia memang tak dicipta, ditulis tak ada baris, tak boleh letak baris, tak boleh kita menambah-nambah baris. Dilarang sebab itu dia situasi dia. Apa yang kita perlu tahu ialah kena belajarlah. Jadi hamzah wasal ni tak boleh letakkan baris atas dia menggunakan pen atau pensel. Tanda baris atas bawah depan tak boleh. Kita kena belajar cara nak baca dia macam mana. Jadi bila dia tak ada tanda, dia tidak berfungsi ketika kita baca sambung dengan dia. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nampak? Saya sambungkan bismillah dengan alhamdulillah. Jadi bila saya sambung, huruf hamzah wasal tak boleh dibariskan. Kalau baca sambung, tu kata bacaan wasal. Tak boleh baca dengan dia dibariskan. Tak boleh. Sebab dia bila baca wasal, tak boleh dibariskan. Kalau baris, apa jadi? Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia jadi macam tu. Sedangkan begitu salah baca. Salah begitu bacanya. Sepatutnya kalau baca wasal, dia sambung terus. Millah tanpa dibariskan hamzah wasal. Jadi baca sepatutnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu. Boleh? Okey. Tapi kalau kita mulakan... Ya? Haji ada apa nak cakap? Ada apa nak... Boleh cuba, Ustaz. Boleh Ya. Okey, Tak boleh, kalau kita tak boleh cuba. memulakan hamzah wasal tu sebagai permulaan ayat. Kita nak mulakan dia dan hamzah wasal tu duduk di awal permulaan bacaan kita. Barulah hamzah wasal itu dibariskan. Gitu. Barulah dibariskan. Hamzah wasal itu dibariskan. Macam mana nak bariskan hamzah wasal ni? Kita ikut formula dia. Formula membariskan hamzah wasal. Macam mana formula membariskan hamzah wasal? Kejap kita cari bahan dia. Macam mana nak formula membariskan hamzah wasal? Jadi kita kena formulanya lihat makna. Pertama sekali kena lihat makna. Mana formula saya tu? Hamzah wasal. Tutup balik. Membariskan hamzah wasal. Allahumma shalli ala Muhammad. Okey. Apakah formula hamzah wasal ni? Okey, formula dia. Yang pertama sekali mestilah kita apa perlu buat? Lihat makna. Nampak tu saya dah tulis tu. Lihat makna ni. Lihat makna bagi perkataan tersebut. Kenapa kena lihat makna? Sebab nak letak baris kena tahu makna dulu. Kenapa? Kan soalannya kenapa nak kena tahu makna? Sebab bila makna dia
merujuk kepada perbuatan, cara membariskannya berbeza. Sekiranya makna merujuk pada nama atau kata nama, cara barisnya pun berbeza. Dia ada dua yang cara membariskan. Kalau perbuatan barisnya berbeza, dia formula berbeza. Kalau dia kata nama, formula dia berbeza. Kita ambil contoh. Kalau perbuatan, makna tu merujuk pada perbuatan. Okay, kalau perbuatan, kita kena lihat huruf ketiga. Kalau dia makna dia merujuk kepada perbuatan, merujuk kepada perbuatan. Okey, ini perbuatan. Maka kita lihat huruf ketiga. Bila huruf ketiga baris bawah, baris bawah ni baris bawah. Baris bawah, maka huruf ketiga baris mana tadi? Oh, okey. Kalau dia ambil kat sini. Kalau huruf ketiganya baris atas atau baris bawah, maka hamzah wasl baris bawah. Ni letak kat sini terbalik pula. Boleh faham cakap ni? huruf ketiga, tengok huruf ketiga dia. Kalau baris atas, huruf ketiga baris bawah. Contoh bawah ni lah. Contoh ni. Huruf ketiga mana? Ni hamzah wasl. Okey, ni hamzah wasl. Padam dululah senang. Padam. Okey, ini hamzah wasl. Ni hamzah wasl huruf nombor satu. Huruf kedua ta. Ta bertanda mati. Huruf ketiga ta baris atas. Jadi hamzah wasl baris Bawah Ustaz, ittabi'u. baris bawah. Ya. Betul kalau huruf ketiga baris atas, baris bawah. Huruf ketiga kena kira lah. 1, ta bertanda mati. 2, ta baris atas. 3. Huruf ketiga baris apa? Baris atas. Hamzah wasl baris bawah. Jadi dibaca dengan ittabi'u. Okey. Contoh yang kedua ni. Hamzah wasl 1, ha mati 2, dal baris bawah 3. Jadi huruf ketiga baris bawah. Maka hamzah wasl baris Bawah Ustaz, ihdina. Yes, ihdina. Ha. Okey? Boleh Okey. Syamah Ustaz. Sekiranya huruf ketiga, itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya huruf ketiga baris depan, ni baris depan. Jadi buat apa? Makanya huruf ketiga baris depan, hamzah wasl baris depan. Jadi bacaannya uqtulu. Cuba sebut uqtulu. 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 Saya memilih pantulan baris depan. Pantulan baris depan. Sebab baris depan, jadi kita pantulan qafnya baris depan. Pantulan ni dia ada 3 arah. Atas, bawah, depan. Okey. Jadi, huruf ketiga baris depan, hamzah wasl baris depan. Okey, itu untuk makna yang merujuk perbuatan. Sekiranya makna dia merujuk kepada nama atau kata nama, berbeza. Kalau dia kata nama dia akan mula perkataan tu ada yang mula dengan alif lam. Kalau alif lam ni dia bukan perbuatan. Mana-mana perkataan mula dengan alif lam, alif lam, dia ada pengecualian juga. Ada perkataan yang guna alif lam tapi maksud dia perbuatan. Tapi itu nak kena kenal juga. Itu kena tengok makna. Tengok makna dulu. Tengok makna, lepas tu tengok makna ni apa ni kata nama. Lepas tu mula dengan alif lam pula. Biasa yang kebiasaannya alif lam adalah kata nama, itu biasa. Kalau nak yakin lagi kena tengok makna dulu. Itu first. Tengok makna, kemudian dia mula dengan alif lam, maknanya apa? Wajib baris atas. Senang. Kalau alif lam saja, hamzah wasalnya baris atas. Al terus. Al-muslimun. Al-fatih apa? Alhamdu. Semua yang al tu Baris atas. baris atas terus. Dia tidak lihat huruf ketiga. Sebab maksud dia merujuk pada kata nama. Okey. Kalau kata nama tu dia tak ada alif lam di awal. Tengok huruf ketiga tidak. Contoh ni. Dia tak ada alif lam. Dia hamzah wasal, ba, nun. Makna dia bukan perbuatan, makna dia merujuk kepada nama kan, kata nama. Ataupun merujuk kepada nama. Bukan perbuatan lah. Makanya tak boleh tengok huruf ketiga, tak boleh. Terus baris bawah. Dia baris bawah terus. Bila kata nama saja, baris bawah. Sekiranya bukan alif lam lah, baris bawah terus. Ibnu. Dia baca
Ibnu. 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 Itu cara dia. Okay, boleh? Habis. Kenapa? Boleh tak? Boleh. Untuk yang asas ini je lah. Ini yang asas untuk membariskan hamzah wasal. Okey, sambung. Silakan balik. Sambung balik. Hamzah wasal dah. Sukun. Sukun. Apa maksud sukun ni? Tanda sukun. Tanda diambil daripada huruf kha, dibuang titiknya. Kemudian ekornya pun dibuang. Buang ekor. Dia ambil kepala kha je. Kepala je dia ambil. Dia begitulah rupa dia. Jadi digunakan sebagai sukun. Okey, itu asal dia lah. Terletak di atas mana-mana huruf. Kalau ini dibagi tanda sukun atau tanda mati ni terletak atas mana-mana huruf, maka bacaan perlu dijelaskan. Dia wujud. Tanda mati ni, tanda sukun ni, dia ada yang tak letak atas huruf. Dia kosong. Huruf tu atas tak ada baris, tak ada tanda. Itu kosong. Itu baca dia lain lah. Kalau dia letak atas huruf dan nampak tanda dia macam ni dalam ni, nampak tu? Ada ditulis kat situ, maka tuan-tuan kena baca macam mana? Tuan-tuan kena jelaskan bacaan tu. Jadi contoh macam ni, an'amta. Cuba baca, jelaskan huruf yang dimatikan tu. Cuba baca. Boleh faham? An'amta. Jelaskan huruf yang bertanda mati. Nun dengan mim. Dengar saya baca. An'amta. Cuba baca. An'amta. Okey, sekarang ni baca seorang-seorang. Saya nak sahkan. Yang dikata jelas. Jelas tu disebut sebagai muzhara ataupun izhar. Jelas. Cuba baca seorang-seorang. An'amta. Cuba. Saya cuba Ustaz. Silakan. An'amta. Okey, silakan. An'amta. Okey, bagus. Tahniah. Lagi, siapa nak cuba? Saya cuba Saya Ustaz. Ustaz. Okey, silakan. An'amta. Okey, boleh. Tahniah. Terus, apa lagi tadi? Silakan. Okey, silakan. An'amta. Okey, tahniah. Tepat. Ada lagi yang boleh baca? Silakan. Ustaz, Ya, silakan. an'amta. Okey, bagus. Tahniah. Tepat. Ada lagi? Siapa nak cuba? Okey, habis itu tanda mati. Itu fungsi dia menjelaskan bacaan. Itu je. Nanti jap. Ada penambahan lagi tu. Tanda mati yang tidak bertanda. Lain macam ni. Saya baru sebut tadi. Dia sepatutnya bertanda mati tapi tak ada tanda. Okey, tengok situ. Selepas huruf sukun atau huruf yang bertanda mati, terdapat huruf sabdu. Maka perlulah huruf yang pertama tu dimasukkan ke dalam huruf kedua secara sempurna. Ini hukum hukum tajwid apabila ba bertemu mim, ba bertemu mim, apa hukum dia? Dia idgham. Ini kategori jenis hukum idgham dia ada satu kumpulan hukum idgham. Dia panggil idgham mutamalisain, ada idgham mutajanisain, ada idgham mutaqaribain. Ini kumpulan, tiga kumpulan ni dia apa ni? Terlibat dengan tanda mati ni. Tanda mati ni maknanya apa? Bila ni contoh yang melibatkan idgham. Dia sebagai itu sebab disebut idgham kamil, idgham masuk, kamil masuk secara sempurna. Makhraj dan sifat. Masuk secara sempurna, makhraj dan sifat. Okey. Jadi masuk makhraj apa? Ba masuk dalam mim. Jadi bunyi ba dah tak ada, sifat ba pun dah tak ada. Masuk penuh. Bila masuk penuh, bunyi ba, sifat ba, makhraj dia tak ada. Sifat dan makhraj tak ada. Dah dimasukkan dalam mim dan hanya bunyi mim saja. Itu kata sempurna masuk. Ba masuk dalam mim secara sempurna, yang hanya tinggal bunyi mim saja. Jadi baca dia macam ni. Okey.
irkam. Bunyi mim saja dan dengung 2 harakat. Okey. Irkam ma'ana. Okey. Irkam ma'ana. Cuba baca semua. Irkam irkam ma'ana. ma'ana. Jangan baca bunyi ba. Irkab ma'ana. Salah. Disuruh masuk. Ini hukum ni idgham, masuk ke dalam huruf selepasnya secara sempurna makhraj dan sifat. Jadi bunyi dah tak ada bunyi huruf pertama, terus bunyi huruf kedua sahaja dan dengung 2 harakat. Irkam ma'ana. Cuba. Irkam ma'ana. Ma'ana. Okey, alright. Okey, terus. Selepas huruf yang seterusnya ada satu lagi, selepas huruf tanda mati tidak terdapat sabdu pula. Yang ada sabdu tadi masuk secara sempurna makhraj dan sifat. Jadi sempurna masuk dalam mim, bunyi mim saja. Yang kedua dia masuk juga tapi huruf selepasnya tu tak ada sabdu pula. Maka perlu diidghamkan huruf pertama ke dalam huruf kedua. Masuk huruf pertama masuk dalam huruf kedua secara tak sempurna. Kalau tak sempurna masuk macam mana? Macam ni. Maknanya bunyi sifat huruf pertama tu ada. Kalau sifat dia tebal, bunyi tebal. Ma farrat. Bunyi tebal tu ada. Farrat. Kan? Tapi tak separuh je, sebahagian saja. Tu kata naqis, sebahagian. Farrat. Dah bunyi ta dah tu, tapi belum bunyi lagi. Terus masuk. Tum, bunyi ta pula, nipis. Tum. Ma farrattum. Dia hanya ambil huruf ta yang tebal tu, bunyi dia separuh je. Kenapa? Sebab dia punya kategori dia idgham naqis. Dia bunyi sebahagian je. Bunyi dia sebahagian. Tu naqis sikit je. Dia tak bunyi penuh ta tu. Okey. Cuba baca. Ma farrattum. Cuba. Farrattum. Jangan tebalkan ta tu. Yang tebal ta tu. Sifat dia. Farrat. Tebal. Farrat. Lepas tu, nipiskan. Ma farrattum. Aywa. Ma farrattum. Okey. Itu dia panggil idgham naqis. Ni apa dia bincang pasal apa ni? Tanda mati lah tadi. Bila tak ada tanda mati, maksudnya huruf tersebut diidghamkan. Antaranya ialah diidghamkan. Tu kena faham. Bila tanda mati ni, dia tak diletakkan atas huruf, maknanya ada sebab lah tu. Kalau diletakkan jelas atas huruf, maksudnya tak ada sebab. Kalau ada, dipanggil izhar. Jelaskan bacaan huruf yang ada tanda mati. Kalau huruf tanda mati tak letak atas huruf tersebut, tanda mati tu tak ada. Makanya antara sebabnya adalah idgham macam tadi. Masuk. Ada sebab semuanya. Okay. Alright, terus. Mim kecil. Mim kecil. Okay. Mim kecil. Ganti baris kedua tanwin. Kalau dia duduk mim kecil ni, kalau duduk pada tanwin, dia biasa duduk baris kedua tanwin. Baris kedua tanwin tu dia tukar dengan mim. Biasa begitu. Habis nak baca macam mana? Macam tu lah. Fa imsaku. Bunyi ku lah. Tak boleh bunyi kun. Tak boleh bunyi kun lagi dah. Bunyi ku. Habis baris kedua tanwin tu nak buat apa? Tukar kepada mim. Tukar apa? Lafaz bacaan kita pada huruf mim. Bibir kita lah. Bibir kita lepas ku, tukar pada mim. Ku, lebarkan mulut, rapatkan bibir. Tapi ada tapi tu. Tapi rapat tu jangan rapat sangat bibir. Sebab cara baca yang pattern macam ni, yang kategori macam ni, cara baca dia, boleh bibir tu jadi mim, lafaz mim. Tapi bibir tak boleh rapat secara kuat. Rapat secara ringan supaya huruf mim tersebut dia tak jelas. Sebab ni bukan izhar, bukan dijelaskan mim. Tukar sajalah pada huruf mim. Bibir tu tukar kepada lafaz huruf mim. Tapi tak boleh jelas.
Hanya samar. Samar-samar. Jadi, bila baca samar-samar mimnya, bibir jangan rapat sangat lah. Jangan jelaskan mim tu sangat. Fa'imsaku. Lepas tu bibir jangan rapat sangat supaya bunyi mimnya kelihatan samar-samar. Fa'imsaku bima'ruf. Dengar sekali lagi. Fa'imsaku bima'ruf. Cuba. Sakum bima Bima'ruf. Okay. Okay. Kemudian yang seterusnya. sakum bima Okay, boleh cuba. Cuba seorang-seorang. Try. Betul tak mimnya tu? Kena cuba baca. Cuba saya. Cuba. Fa'imsakum bima'ruf. Tukar kepada mim dan lupa saya nak beritahu. Tukar kepada mim, lafaz mim. Kemudian berserta dengung. Dengung 2 harakat. Kiralah 1, 2. Ku fa'imsakun. Bunyi dengung tu 2 harakat. Ku tu kira 2 harakat. Bima'ruf. Cuba. Fa'imsakum bima'ruf. Okey, lagi sekali lagi. Kemaskan. Dengung 2 harakat. Fa'imsakum bima'ruf. Okey, tahniah. Okey, dapat cuba sila. Ya, bagus. Okey, silakan. Ya. Sakum bima'ruf. Okey, bagus. Tahniah. Lagi, siapa nak baca? Silakan. Silakan. Fa'imsakum bima'ruf. Okey, tahniah. Bagus. Saya baca, Ustaz. Silakan. Fa'imsakum bima'ruf. Okey, bagus. Tahniah. Okey, lagi siapa nak cuba? Ada lagi tak yang nak cuba? Jangan takut-takut. Jangan takut. Sila. Touch ID. Hello. Okey, ada? Nak cuba lagi? Ada nak cuba boleh. Silakan. Ada masalah? Tak ada Ada. Okey. Okey, jadi kita terus kepada yang kedua tu menggantikan tanda mati kepada nun sakinah. Gantikan tanda mati dengan nun sakinah. Nun sakinah. Ya. Sudah. Okey, Okey. Nun mati tu, nun mati ditukarkan lafaz nun sakinah tu, ganti sukun tu, dia tu nun sakinah kepada mim. Tukar pada nun sakinah tu, tukar kepada mim. Jadi baca dia mi, lepas mi, tukar bibir kepada mim. Dan dengung 2 harakat. Mim jangan jelaskanlah macam tadi sama. Mimnya tu jangan dijelaskan. Jadi bibir tu rapat secara ringan supaya mim tak jelas. Berserta dengung. Contoh, dengar saya baca. Ba'di. Cuba. Ba'du. Cuba baca. Ba'du. Okey, seorang baca. Silakan. Min ba'du. Okey, sampai belum baca sila. Cuba. Min ba'du. Okey, bagus. Baca, Ustaz. Silakan. Okey, silakan. Lagi. Belum baca, silakan.
Okey, sila. Okey. Min ba'du. Okey, bagus. Tahniah. Dah betul lah tu. Terus lagi. Saya Ustaz, cuba. Silakan. Sila. Min ba'du. Okey, bagus tahniah. Terus. Cuba Ustaz. Cuba saya. Okey, silakan. Kaji dulu. Kaji dulu. Silakan. Min ba'du. Okey, boleh tahniah. Bagus. Sudah. Terus silakan. Cuba Ustaz. Ya, silakan. Min ba'du. Ya, betul. Tahniah. Okey, bagus tahniah. Silakan, siapa lagi? Cuba. Ada yang cuba lagi, sila. Okey, kita teruskan Alright, kita teruskan. Tanwin. Tanda tanwin pula. Ni yang saya sebut ni. Tanwin yang dibaca izhar. Okey, tengok bentuk tanwin dia. Kalau yang baris atas, tanwinut tarkib. Tanwinut tarkib maksudnya tanwin selari. Tengok baris tanwin tu, tengok baris tanwin. Ni namanya selari. Sama panjang, sama susunan dia. Okey. Yang baris bawah dengan baris atas. Ni namanya tanwin yang selari. Kalau baris depan dia, huruf waw dan ra yang terbalik. Waw dan ra yang diterbalikkan. Waw dan ra yang diterbalikkan. Itu tanda baris hadapan. Apa fungsi tanda begini? Dibaca secara jelas. Jangan dengung lah. Jangan dengung. Jelaskan huruf yang bertanda tersebut. Contoh. Bi'adzabin. Jelaskan. Bi'adzabin. Cuba baca semua. Bi'azabin. Bi'azabi. Bi'adzabin. Cuba. Bi'adzabin. Okey, kemudian alim. Ali. Alim. Ali. Alim. 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 Okey. Cuba seorang-seorang baca. Dua ni je dulu. Bi'adzabin. Satu lagi. Bi'adzabin alim. Okay, cuba saya. Bi'azabin alim. Matikan mim. Pasal matikan mim. Bi'azabin alim. Okey. Siapa lagi cuba silakan. Saya cuba Ustaz, Ustaz. cuba. Alright, silakan. Bi'adzabin. Alim. Sekali lagi. Bi'adzabin alim. Cuba sekali. Bi'azabin alim. Okey, bagus. Siapa lagi nak cuba? Silakan. Cuba Ustaz. Ya. Silakan. Bi'adzabin alim. Okey, bagus. Ada lagi ni? Ni jelaskan juga. La aliyun yun. Jelaskan. La aliyun hakim. Cuba baca. Aliyun hakim. Hakim. Okey. Saya harap semua jelas dah. Itu maksudnya izhar. Okey. Yang kedua. Bentuk yang begini. Tu. Tanwinu ittiba'. Tanwinu ittiba' maknanya tanwin yang tidak selari. Nampak tu? Apa fungsi dia? Okey, jap kita tengok dia terang. Terang apa ni? Jika tanwin tidak selari dan baris depan dia bentuk dua bentuk waw. Ni dia
Kalau buku tajwid lama dia tulis 99. Sebenarnya tak boleh. Ejaan sebenarnya bukan 99. Wow. Kedua-dua wow. Itu baris hadapan lah. Dia teruskan lagi. Bertemu dengan huruf. Dibaca idgham kamil. Dia bertemu dengan huruf mim. Mim dengan nun. Mim dengan nun. Dalam ni tak tulis tapi saya terangkan. Bertemu dengan huruf, dua huruf. Nun dengan mim. Kita baca secara sempurna. Masuk ke dalam huruf mim dengan nun tu. Dibaca secara idgham kamil. Jadi kamil maknanya masuk penuh. Bunyi mim terus. Masuk dalam mim terus. Bunyi mim terus. Fatham. Bunyi mim. Dengung dua harakat. Fatham mubina. Cuba baca. Fatham mubina. Hamina. Okay, seorang-seorang baca. Cuba seorang-seorang baca, saya nak semak. Okay, silakan. Nak dengar dengung. Dengung dua harakat masuk secara sempurna. Mubina. Okay, bagus. Tania. Lagi siapa? Saya cuba Ustaz. Ya, Saya, Ustaz. silakan. Ya, silakan. Fatham mubina. Okay, bagus. Tania. Fatham mubina. Okay. Tania. Saya baca Ustaz. Okay. Fatham mubina. Okay, bagus Tania. Ada lagi? Silakan. Cuba. Cuba Ustaz. Ya, silakan. Fatham mubina. Okay, Tania. Ustaz. Ya, silakan. Okay, ada lagi baca? Alright. Okay, habis dah. Yang terakhir. Macam ni. Jika tanwin tidak selari dan dhamma ni, bertemu dengan huruf yang sifat dia apa ni? Dalam ni tu apa ni? Dia bertemu dengan huruf, kita ambil yang pertama ni. Bertemu dengan huruf yang ada dua huruf lah. Bertemu dengan dua huruf ni, iaitu waw dengan ya. Dia baca secara idgham juga, tapi idgham yang naqis, tidak sempurna lah. Tak sempurna maksud apa? Bila masuk tu bunyi waw tu ada, tapi bunyi waw dan serta dengung. Wahuda dawu, ada bunyi waw tu. Ada bunyi waw separuh lagi di hidung. Wahuda, bunyi waw pun ada, bunyi dengung ada. Tu kata dia bagi idgham naqis, bunyi dia sebahagian saja. Wahuda wa bushra. Cuba baca. Semak surah macam ni. Bushra. Masuk separuh je, jangan bunyi penuh. Kalau masuk macam tadi idgham kamil, masuk penuh pada waw, bunyi waw saja. Wahudau, itu bunyi waw penuh, itu dipanggil idgham kamil. Kalau naqis, masuk waw separuh di hidung. Dia bagi dua. Wahudau, waw ada bunyi, dengung pun ada bunyi. Bagi dua. Dau. Pastikan begitu. Cuba baca. Okay, Tania Haji. Okay, lagi Dah satu dulu baca. Ustaz Dah dulu Baris pertama tu bunyi dah, baris kedua tanwin tu baru masuk. Wahuda dulu. Wahuda. Wahuda da wahuda Yang kedua baru masuk hidung Ustaz Ya betul. Yang kedua baru masuk hidung. Wahuda wa bushra. Okay, bagus. Tanya. Lagi siapa nak baca sila. Cuba Ustaz Sila. Wahuda
وبشرى. Okey, bagus. Lagi, siapa nak baca? Saya cuba Ustaz. Saya cuba Ustaz. Sila. وهدى وبشرى. Okey, bagus. Tania. Lagi. وهدى وبشرى. Okey, yang huruf dal jangan dengung sekali ya. Wa hudau da. Dal jangan dengung. Dal keluar kat mulut dulu. Da keluar kat rongga mulut. Wa huda mulut. Wa huda. Lepas وهدى. lepas da baris kedua tu baru dengung, baru masuk hidung. Wa huda da begitu. Ustaz, saya baca. Okey, cuba. Sambil boleh cuba silakan. Nak jelaskan. Hmm. Okey, saya baca Ustaz Silakan. Hudan wa busyra. Okey, dia suruh masuk pada waw. Mulut kita bunyi waw. Daun muncung. Daun. Baru dengar nampak waw tu. Wow. Okey, saya cuba. Wa hudan wa busyra. Okey, bagus Tania. Ustaz. Sama. Ada lagi nak baca? Saya cuba Ustaz. Okey, silakan. وهدى وبشرى. Okey, boleh Tania. Terima kasih. Sama. Ada lagi ni, ada lagi. ni. Halala, la dulu. La, lepas tu baru dengung. Halala tayyiba. Cuba baca. حلالا طيبة. Okey. Okey. Yang ni tak masuk Yang ni namanya ikhfa. Yang tadi idgham masuk. Yang ni tak payah masuk. Tak payah masuk pada huruf ta tu lah, tak payah masuk. Dia hanya disamarkan dengung saja. Halala, lepas la baris kedua dengung terus naik ke hidung. Di bahagian hujung hidung kemudian baru masuk ta. Halala, baris kedua dengung. Halala tayyiba. Apa? حلالا طيبا. Okey, Tania, bagus. Terus apa lagi cuba? Yang ni pun sama Ustaz Rongga dulu. Ini sama juga. Rongga dulu Ustaz baru hidung. Halala, keluar rongga mulut dulu. Halala mulut. La. Baris kedua baru ke hidung. Hujung hidung Halala. Tebal. Dengung tebal. Apa? Halalan tayyiba. Okey, habis. Habis. Oh, nampak gayanya tak boleh banyak ni. Kena sambung ni Haji. Boleh Ya, Ustaz. So, minggu depan lah kita sambung. Huruf kecil, waw, ya dan nun. Haji, tanda je boleh? Tulis. Huruf kecil, waw, ya dan nun. Minggu depan. Nanti kita sambung. Wallahu a'lam. Ni pun dah banyak dah ni. Buat latihan lah. Nanti baca Quran. Dah jumpa ni kita amal. Okay, insyaAllah. Kita sampai situ dulu Sadaqallahul azim. Doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bi khair. اللهم إنا نستحفظك ما علمتنا وذكره عند حاجاتنا إليه ولا تنسيناه أبدا يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ditangguh tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Terima Baca kasih Ustaz. Ustaz. Okay, sama-sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih